Terima kasih Saudara Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam madani. Apa kabar orang Hulu Kelang? Apa kabar orang Gombak? Malay Vanakkam. Kewel Aping Caca Wan Sahau. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Begitulah kita merafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala akan kehadiran tuan-tuan yang sudi mendengar penerangan kami pada malam ini. Di N18 Dun Hulu Kelang. Tuan-tuan, pada PRU 15 yang lalu, media mendekati saya setelah saya menang pilihan raya umum dalam P9096 Kuala Selangor. Lalu saya diberitahu oleh media, dia kata, Yang Berhormat, you have become a giant killer, karena saya berdepan dengan lawan saya dan hari ini kawan baik saya Tengku Zafrul. Saya memandang kepada mereka, saya kata, I'm not the giant killer, but the giant has killed him. Dan giant itu bukan saya. Giant itu adalah warga pengundi P96 Kuala Selangor. Tuan-tuan tak kenal ke Selangor, tak apa nak tepuk pun. Tuan-tuan, malam ini saya ulangi retorik saya itu. Kerana apa tuan-tuan? Kerana tuan-tuan pengundi N18 Hulu Kelang ini punya keistimewaan untuk menjadi sekali lagi the giant killer. Sebab itu saya ulangi. Mentelahan yang kita tampilkan seorang Sri Kandi, sosok tubuh pribadi tokoh promising woman politician ini. Tetapi yang penting tuan-tuan, untuk kali kedua setelah lawannya, mantan, saya nak sebut nama pun tak apa, nak show lah, mantan menteri besar itu kalah kali pertama di tangan menteri besar kita. Pada kali ini insya-Allah, dengan izin Allah, dengan sokongan tuan-tuan, beliau akan tumbang di tangan setiausaha politik menteri besar kita. Sangat berwajaran tuan-tuan fikirkan perkara ini. Tuan-tuan, kerana tak perlu saya sebutkan track record mantan menteri besar ini. Ya, beliau telah memberi sedikit sebanyak sumbangan kepada negeri Selangor. Pastinya kita tidak menafikan semua itu. Tetapi tatkala beliau mendalangi makar rancangan jahat untuk menjatuhkan kerajaan yang diangkat dengan mandat rakyat dalam PRU ke-14 yang lalu, beliau telah menjadi pengkhianat nasional. Justru kerana itu kita mau benamkan sekali lagi di N18 ini. Saya masih menunggu beliau dan juga kawan-kawan beliau dan kuncu-kuncu beliau, termasuk kawan saya Saudara Saifuddin Abdullah, termasuk Tan Sri Mahyudin Yassin, yang kemudiannya menjadi PM ke-8 tuan-tuan. Saya menulis satu surat terbuka yang panjang, bertanya kepada mereka, apa sebenar-benarnya? Apakah sebenar-benarnya sebab mengapa mereka meninggalkan? Ataupun dengan lebih tepat lagi, kerana apa mereka mengkhianati mandat rakyat yang sama-sama kita dukungi? Sehingga hari ini tuan-tuan tidak punya jawapan. Sehingga kini. Lalu tidak ada apa yang boleh saya berikan alasan kecuali mereka adalah sangat tamak dan sangat gelojoh, sangat rakus untuk menjadi pemimpin politik negara, sementara mereka tahu kesemua itu adalah sangat berlawanan dengan sifat seorang Muslim. Kerana ini dia kadang-kali berlagak macam dia lebih Islam daripada kita, tetapi pada tindakan
itu sebenarnya telah berlawanan langsung, a direct opposition kepada ajaran Islam. Kenapa? Nabi mentarifkan seorang muslim itu adalah al-muslimun anda syurutihim. Orang muslim itu dipegang pada janjinya, tetapi jelasnya mereka mengkhianati janji dan juga mengkhianati mandat rakyat. Justru karena itu tuan-tuan, saya sangat berhajatkan dengan sokongan tuan-tuan padu pada kali ini. Kita sikit terjejas dalam PRU ke-15 yang lalu, undi N18 ini. Ya, pada PRU ke-14, ya, kita tahu bahawa mantan penyandang N12 saudara Syahri Syungib menang dengan majoriti kurang lebih 15,000. Tetapi baru-baru ini kalau kita hetong-hetongkan, N12 tuan-tuan, N12 ini mengalami, maaf, N18 tuan-tuan mengalami sedikit, bukan saja sedikit, sehingga turun kepada paras 2,000 majoriti. Lalu dengan itu saya minta tuan-tuan untuk memberikan komitmen memenangkan Juwairiyah Zulkifli dengan majoriti yang lebih daripada 15,000. Tuan-tuan, saya membaca pemikiran bukan tuan-tuan, tetapi ada di kalangan pengundi Melayu Islam yang hari ini mungkin dikatakan pengundi atas pagar. Ya, pengundi Barisan Nasional, kita harap jangan ada yang tiris. Berikan seluruhnya kepada calon. Begitu juga pengundi daripada Pakatan Harapan, jangan ada juga yang tiris. Ketika BN yang bertanding, kita berikan seluruhnya. Mesti ada crossover vote, mesti ada transferability of votes, ya, undi yang akan berpindah dengan tidak ada ketirisan. Namun tuan-tuan, pengundi atas pagar yang menjadi sasaran jahat, yang menjadi sasaran propaganda Perikatan Nasional, mereka memainkan isu-isu agama, mereka memainkan isu-isu yang kononnya, andainya sebenar-benarnya, ya, yang menjadi dalang memimpin atau yang mentadbir negara dan negeri bukannya Pakatan Harapan tetapi DAP tuan-tuan. Segalanya yang salah DAP. Ada je masalah DAP. Seolah-olah hari ini tuan-tuan mereka membawa agenda apa? Islam terancam, Islam dalam bahaya. Dan justru kan itu saya tahu, kita dikatakan, saya mendapat laporan ya, kajian daripada analis, ya, bahawa TikToker mereka mengulangi untuk mencetuskan gelombang hijau kononnya dengan memainkan isu agama secara menakut-nakutkan pengundi. Khasnya pengundi atas pagar, pengundi Melayu Islam tuan-tuan. Justru pada malam ini mungkin saya akan mengambil sedikit waktu untuk menerangkan bahawa sejak kita, tuan-tuan ingat 1999 Parti Islam se-Malaysia, dulu parti saya dan kawan-kawan saya dalam amanah, bekerjasama dengan DAP. 99, 2003, 2008, 2013 kita bersama dalam Barisan Alternatif Pakatan Rakyat. Sehingga apa tuan-tuan? Sehingga ketiadaan Tok Guru Nik Aziz. Tok Guru Nik Aziz berdepan dengan mendiang Kapal Singh. Tidak ada yang lebih ganas daripada Kapal Singh. Kapal Singh sebutkan apa dalam hal pelaksanaan Islam ini? Kalau hendak juga melaksanakan syariah, over my dead body katanya, alangkah mayat aku dulu. Di sebalik itu, Tok Guru masih lagi boleh menjalinkan kerjasama. Menjalinkan kerjasama ketika itu untuk apa? Untuk mengangkat keadilan, menentang kezaliman yang berlaku bukan saja kepada diri pribadi Dato' Sri Anwar Ibrahim, tapi kepada segala sistem yang syarat dengan penyalahgunaan kuasa dan kezaliman. Lalu malam ini saya ingin membuat penerangan sikit. Apakah kerana DAP bersama kami dalam Pakatan Harapan dan hari ini Barisan Nasional?
Tanggungllah juga. Akan terheret kononnya. Dan saya tahu ada pengundi asas Barisan Nasional yang tidak akan mengundi calon-calon kita Pakatan Harapan, dan mungkin juga calon Barisan Nasional. Kenapa? Kerana ada DAP, dan DAP sangat mengancam Islam, sangat mengancam kedaulatan kesultanan dan agama. Tuan-tuan, dengan izin saya menyebutkan pada tuan-tuan, sebenarnya pandangan ini adalah sangat berkesalahan dengan bagaimana Nabi Junjungan Besar mengurus tadbir kota Madinah. Kota Madinah, tuan-tuan, semacam negara Malaysia ini. Dari segi apa, tuan-tuan? Dari segi kepelbagaian kaum, agama, budaya, etnik, kabilah dan segalanya. Ia adalah masyarakat yang sempurna kemajmukannya. A truly plural society. Nah, ketika itu bagaimana agak-agaknya tadbir urus tata kelola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah? Apakah hanya akan diambil orang-orang Islam Melayu, orang-orang Islam kabilah-kabilahnya saja, ataukah bagaimana, tuan-tuan? Dulu saya ingat mantan tok guru saya Haji Hadi itu, dia suka menyebutkan perkara ini. Tapi sejak belakang ni, tuan-tuan, tak pernah disebut ini mantan muridnya mengulangi kata-katanya. Sebab saya belajar ini lebih awal daripada berkenalan dengan Haji Hadi. Tuan-tuan, saya ingin sebutkan ini. Apakah kerana DAP berada dengan Pakatan Harapan, lalu tuan-tuan, orang Islam Melayu tidak layak, bahkan ada yang kali-kali haram menyokong Pakatan Harapan. Sebab itu mereka menjadikan politik mereka satu agama. Parti mereka itu parti agama yang berakidah. Kalau sokong mereka, masuk syurga. Kalau tolak mereka, masuk neraka. Tak undi mereka, tak dapat syurga. Undi mereka, confirm boleh masuk syurga, tuan-tuan. Rasulullah, Nabi Junjungan Besar, ketika sudah menjadi Nabi, dengar tuan-tuan ya, ketika telah menjadi Nabi, mengulangi satu episod dalam sejarah hidupnya. Ini dikatakan sirah Rasulullah, sejarah hidup Nabi. Pada umurnya 10 tahun, pada umur Nabi 10 tahun, Nabi menyaksikan satu perjanjian, umpama MOA lah, tuan-tuan, atau MOU. Perjanjian yang dikatakan helpful fudul, perjanjian yang baik, yang mana Nabi menyaksikan perjanjian itu di antara pembesar-pembesar Quraisy dan kabilah-kabilah Arab di Mekah selepas peperangan Fujar. Peperangan yang mengakibatkan orang-orang marhain, orang-orang bawahan dizalimi, dibunuh, ya, peperangan yang sangat panjang keberentakannya, tuan-tuan. Macam panjangnya keberentakan politik, krisis politik pada sesi Parlimen ke-14, tak berhujung 5 tahun, tuan-tuan. Lalu ambil ringkas cerita fast forwardnya, tuan-tuan. Ketika telah termeterai, apa agendanya? Mengangkat keadilan, mendukung keadilan, membantras segala bentuk kezaliman. Itu agendanya. Dalam kerangka itu termeterainya perjanjian ini. Saya nak sebutkan malam ini, kalau dengar kawan-kawan saya daripada PAS, daripada Perikatan Nasional di belakang sana, tolong dengar sikit. Ataupun yang memantau kita di live FB, Rasulullah SAW menyebutkan, laqad syahidtu fi baiti amumati Abdullah ibni Jud'an. Aku menyaksikan perjanjian ini di rumah pamanku, pakcik-pakcikku, antara lain di rumah Abdullah ibni Jud'an, pakcinya, his uncle. Ambil ringkas ceritanya, kenapa? Untuk mengangkat agenda membantras kezaliman, mengangkat keadilan. Itu agenda besar, tuan-tuan. Lalu Rasulullah bersabda, lau du'itu bihi fil Islam, seandainya aku sekali lagi dipanggil dan diundang untuk memeterai perjanjian seumpama ini, rentas semua kaum, agama dan budaya, dan juga apa juga bentuk pertubuhan, pasti aku akan menerima. La ajabtu, kata Rasulullah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar itulah
Kami daripada Parti Amanah Negara dan kawan-kawan daripada PKR, daripada Keadilan, dan satu masa dahulu PAS menggunakan ini sebagai hujah untuk bersama dengan DAP dalam tahun 1999, 2003, 2008, 2013. Tapi hari ini tuan-tuan, berpatah balik, seolah-olah wahyu masih tunggu lagi kepada pimpinan dia. Berubah hukum dia tak boleh tuan-tuan. Haram pula. Dan menjadikan kerjasama kita dengan DAP itu satu yang membawa kepada ancaman Islam tuan-tuan. Sementara kita sangat jelas, di mana kita setiap kali kita memeteraikan perjanjian dengan DAP, tuan-tuan, dalam kerangka Hulful Fudul, perjanjian Rasulullah itu di Mekah pun ada kerangka. Tapi dalam konteks kita, dalam barisan alternatif, dalam Pakatan Rakyat, dan kini dalam Pakatan Harapan, kita punya kerangka yang jelas. Tidak ada kompromi sedikit pun. Apa kerangkanya tuan? Dalam bingkai perlembagaan persekutuan, di mana agama Islam adalah agama persekutuan, mesti dihormati. Kedua, kedudukan bahasa Melayu 152 adalah lingua franca, bahasa rasmi persekutuan. Ketiga, kedudukannya orang Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan juga Bumi Putra seluruhnya adalah diperuntukkan, dihormati. Tidak pernah ada sekalipun DAP mempertikaikan perkara ini, kerana kerangkanya jelas. Apa yang mahu kita bangkitkan adalah sebuah negara yang adil, memperjuangkan keadilan untuk semua, membantras segala kezaliman. Itu dia tuan-tuan. Maka saya nak tanya pengundi-pengundi Perikatan Nasional di belakang sana, sudikah tuan-tuan untuk membuat satu anjakan peralihan ketetapan supaya kali ini jangan sekali-kali diperbodohkan dan dimomokkan akan hal boogeyman DAP ini. Jangan ditakut-takutkan dengan politik ketakutan ini, karena ia adalah sangat berkesalahan dengan agama Islam. Sebab agama Islam inilah yang menganjurkan, memuliakan, ya, dan bersedia untuk bekerja sama dalam framework yang jelas, dalam memorandum yang jelas, dalam perjanjian yang jelas. Itulah janji yang mesti dihormati. Bukan seperti mana dilakukan oleh Mahyudin Yassin dan Azmin Ali dan kucu-kucu dan kawan-kawannya. Mereka langgar saja tuan-tuan. Itu yang sangat berkesalahan dengan Islam. Itu yang perlu mereka pohon maaf, bukan kepada kami, tetapi kepada mandat dan amanah rakyat. Tuan-tuan, saya terpaksa nampak ganas sikit malam ni. Selalunya saya sangat sopan, sangat madani. Tapi malam ni rasa dah lama dah tak boleh tahan dah tuan-tuan. Hari-hari dengar TikTok, hari-hari dengar cemohan ini, hari-hari dengar kita. Bukan saja orang kawan-kawan DAP yang kafir tu kata kafir. Sila-sila kami pun juga turut jadi kafir tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia mudah-mudah mengkafirkan orang lain. Satu masa kawan-kawan UMNO ni memanglah, ingatlah tu orang malam, ingat imam sembahyang 2 imam, sembelih tak boleh makan, ijab kabul tak sah. Ada seorang kawan saya pemimpin PAS yang mengulangi ijab kabulnya. Kenapa? Karena imamnya adalah daripada UMNO. Dahsyat tak dahsyatnya tuan-tuan. Ini adalah perkara yang disebutkan oleh Datuk Usman sebentar tadi, yang merosakkan kita. Ia menjejas dan merosakkan keharmonian antara agama dan kaum di negara ini. Sementara apa tuan-tuan? Sementara Islam mengangkat kemuliaan agama, budaya dan kaum, diraihkan. Islam pada sifatnya Islam begitu. Itu yang dikatakan mengangkat karamah insaniyah, yang diulang-ulang sebut oleh PMX, Perdana Menteri yang kita kasih itu. Sebab dia sangat madani. Sebab apa? Sebab kemuliaan insan itu adalah paling penting. Islam celebrates, Islam mengangkat kemuliaan semua kaum, agama dan budaya. Dengan ayat yang Allah Ta'ala sebutkan, kalau diizinkan saya sebut satu lagi ayat. Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, kami muliakan seluruhnya anak cucu Adam. Anak cucu Adam ni orang Islam je kan tuan-tuan? Tidak. Justru kerana itu pada malam ini saya nak, I want to nail
in the coffin of this bogi DAP punya kempen propaganda ini, tuan-tuan. Kalau boleh, viralkan ini. Bahawa apa yang mereka lakukan menggunakan politik, the politic of fear, the politic of hatred, politik kebencian, politik permusuhan adalah segala-galanya berlawanan dengan Islam dan apa yang dianjurkan oleh Islam. Sebab itu tuan-tuan, kami di Parti Amanah Negara ni, satu masa dahulu Datuk Seri Ibrahim mengajak kami setelah kami tercampak keluar daripada parti lama kami. Tuan-tuan mungkin tak dengar kumpulan G18 pimpin oleh yang berhormat Saudara Muhammad Sabu, almarhum sahabat saya Saudara Salahuddin Ayub, ya, Mahfuz Omar, Khalid Samad, Atta Ramli, Mujahid di Sarawak, maksudlah diri saya dan 18 orang kami tercampak keluar, setandan ditendang keluar dalam muktamar yang tak pernah menyaksikan. Semua kami kalah sekaligus, tuan-tuan. Ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim mau kami bersama dengan keadilan, pakai parti keadilan, kan lebih mudah, ya YB Ju, ya. Tetapi tidak, kami sengaja dengan kejelasan niat dan tujuan, kami tidak mau monopoli perjuangan Islam itu kononnya hanya dipegang dan diambil oleh PAS. Lalu hari ini, tuan-tuan, kalau mereka ada pandangan, satu pandangan pada dasar politik, Parti Amanah Negara akan pasti kontes, akan pasti lawan. Andainya kalau perlu lawan, kerana kita tidak boleh mengizinkan atas nama Islam, Islam diperkudakan oleh golongan parti lama saya itu, tuan-tuan. Jadi saya diminta oleh terus berceramah until Datuk Kepala Adam sudah berada di sini, ya. Tuan-tuan, seperti mana yang disebutkan oleh Datuk Usam, dalam Islam kalau kita mau mengubah sesuatu, mestilah lebih, yang diubah itu lebih baik. Itu konsep yang dibawa oleh PMX. In uridu ilal islah, yang aku mau hanyalah penambahbaikan. Tetapi tuan-tuan, andainya tuan-tuan silap congakan, tuan-tuan, silap percaturan, tuan-tuan, pada 12 hari bulan, kita takut. Kononnya Perikatan Nasional mengintai-ngintai untuk menawan Selangor, tuan-tuan. Ini kerusi N18 Kuala Hulu Kelang ni pun, tuan-tuan. Sebab tu saya datang. Saya datang kerana antara lain, ya, mantan ahli yang berhormat Dun Malawat Bukit Malawati ini 5 tahun bersama saya. Dan saya tahu ini adalah tokoh figura sosok Sri Kandi yang layak untuk tuan-tuan angkat supaya kerusi N18 ini menjadi salah satu kerusi yang kita sumbangkan untuk kembali menawan mentadbir Selangor. Jadi tuan-tuan, justru kerana itu saya ingatkan tuan-tuan, tidak ada satu negeri pun di seluruh persekutuan Malaysia ini, tuan-tuan, yang punya kepimpinan seperti mana kepimpinan yang berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar kita. Bukan 10 macam mana zaman Azmin Ali yang mengambil alih daripada Tan Sri Khalid Ibrahim. Dia mengambil alih saja. Dia tak boleh kata itu adalah legasiku. Tetapi hari ini, tuan-tuan tahu berapa program menjaga kemaslahatan warga Selangor, tuan-tuan. Daripada orang putih kata from the cradle to the grave. Orang Melayu kata daripada buayan sampai ke liang lahat. Orang Arab kata minal mahdi ilal lahdi. Kita jaga warga Selangor ini, tuan-tuan, dengan segala program yang dikatakan Iltizam Penyayang Selangor. Berteraskan 5 program. Pertama, Iltizam, ya, Penyayang Selangor, menjaga, memberdayakan rakyat Selangor. Bermula dengan dulunya Tawas, sekarang Anas, di mana setiap seorang bayi yang dilahirkan di Selangor diberikan apa yang dikatakan sebagai peruntukan, ya, caruman RM500 sehinggalah bersedia untuk mungkin insya-Allah melangkah kaki ke Menara Gading, ke IPT dan sebagainya. Caruman itu hanya ada di mana, tuan-tuan? Hanya ada di Selangor.
keprihatinan kepimpinan daripada bayi lagi. Dan kalau usia tua SMUE, bingkas. Itu bukan saya punya kerja lah menang satu-satu, tuan-tuan. Kita dengar nanti Menteri Besar kita. Itu hanya baru satu. Iltizam, 2 minit, okey. Iltizam memberdayakan, ya, empower, memperkasakan, mudahnya lah. Bahasa tu silap-silap sebut lain pula maksudnya. Iltizam memperkasakan rakyat Selangor. Pertama. Kedua, iltizam memperkasakan kesihatan rakyat Selangor. Saya diberi amanah oleh Exco sebentar tadi, mantan Yang Berhormat Dato' Siti Maria, setelah memimpin STFC, kita bergelut dengan menangani cabaran pandemik COVID-19. Tuan-tuan ingat? Tuan-tuan ingat bagaimana kita di Selangor berdepan dengan tidak boleh perkongsian data daripada JKNS, daripada Putrajaya. Tim saya, I would dare say, saya berani mengatakan, we have the best team, the best brain and the best experts in my team at STFC. Kita struggle. Saya kata apa? You suruh kami bertinju, you campak kami dalam apanya, in the ring, you force us in the ring, you blindfold us, then you tie our hand. Sebab banyak perkara yang tidak dapat kita lakukan. Itu pun kita lakukan yang terbaik. Dengan selangkah yang kita mendahului MySejahtera, dengan program TTRS, banyak lagi tuan-tuan, tak cukup 2 minit ni tuan-tuan. Jadi saya nak pendekkan, itu iltizam kesihatan Selangor Penyayang. Ketiga, iltizam pendidikan. Keempat, iltizam kesihatan sudah. Iltizam kesihatan sudah. Iltizam perumahan. Dan akhir sekali, iltizam keusahawanan. Tuan-tuan, beri saya contoh satu negeri yang membawa 46 program ini. 46 keseluruhannya program. Daripada saya sebutkan tadi, Buayan sampai ke Liang Lahat. Daripada apa? From the cradle to the grave. We take care of the berapa bilion sekarang ni? We have now a cash reserve of 3.4 bilion, tak silap saya. Negeri Selangor memacu pertumbuhan yang paling baik dalam tahun 2022. Sementara the national GDP growth, ya, pertumbuhan KDNK keluaran dalam negara kasar adalah 3.8, kita memacu 11.8% pertumbuhan negeri Selangor, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin tak berapa perasan apa maksud pertumbuhan ni, tuan-tuan. Pertumbuhan dalam keluaran negara kasar ini, tuan-tuan, ya, adalah sekaligus mengisyarat dan mencerminkan kemajuan sesebuah negeri. Kerana apa? KDNK itu mengukur keseluruhan kegiatan ekonomi, sama ada dalam membentuk services perkhidmatan ataupun goods. Ya tuan-tuan, tak payahlah saya pergi formula-formulanya tuan-tuan. Pokoknya ia adalah ekonomi yang dipacu pertumbuhan itu oleh Exco dan Menteri Besarnya. 11.8 when the national KDNK was only 3.8%. Dan kita adalah negeri, the only negeri yang ada program apa? Apa itu? RSI, ya? RS1, Rancangan Selangor yang pertama, yang insyaAllah akan menjana 20,000 pekerjaan. That's exactly apa yang tak ada di negeri Kelantan, Kedah. Maaf, Kedah ya. Maaf. Bolehlah nadir bumi boleh. Tapi kalau Kelantan itu air teh tarik pun tak dapat selesai hingga hari ini. Kalau nak ditukar sebuah kerajaan dan pentadbiran, mesti ditukar dengan yang lebih baik. Dengan rendah hati kita menyebutkan hampir tidak ada yang lebih baik, tuan-tuan. Tuan-tuan, justru kerana itu calon N18 Hulu Kelang, ya, Juwairiyah binti Zulkifli, pada malam 12 Ogos akan sama-sama kita nobatkan sebagai ahli yang berhormat, ahli Dewan Undangan Negeri N18 Hulu Kelang
Dan ini adalah satu daripada kerusi yang akan memastikan kita kekal mentadbir Selangor Darul Ihsan. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Perpaduan? 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 Kita Ulu Kelang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas segala sokongan tuan-tuan. Kita doakan kejayaan bersama kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.